Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mazli dakwa beliau dipecat kerana kacau Wan Bestarinet. Gempar, bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik mendakwa Tan Sri Mahyidin Mat Yassin mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan kerana mengacau kontrak bagi projek Wan Bestarinet membabitkan YTL Communications Sendirian Berhad. Beliau mendedahkan perkara tersebut dalam bukunya Memori Bukan Memoir. Mazli berkata beliau dipanggil sebanyak 5 kali untuk bertemu Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, mengenai perkara terbabit. Daripada 2 pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan turut bersamanya menjelaskan keputusan untuk tidak menyambung kontrak YTL sebagai penyedia khidmat untuk projek Wan Bestarinet yang dimulakan Mahyidin pada 2011 ketika menjadi Menteri Pendidikan. Saya sering ditanyakan apakah permintaan PM ke-7 untuk saya memulangkan jawatan saya kepada beliau adalah disebabkan oleh isu Wan Bestarinet atau lebih khusus kontrak kontroversi YTL Communications Sdn Bhd YTLC dengan KPM yang penuh kontroversi. Saya tidak boleh katakan hal ini satu-satunya sebab, namun saya boleh katakan hal itu antara sebab Perdana Menteri meminta saya berbuat demikian dan menurutnya adalah atas permintaan Presiden Parti Bersatu ketika itu. Dalam mesyuarat terakhir bersama beliau, saya ingat lagi beliau mengatakan Presiden Bersatu amat marah dengan anda kerana isu ini. Tidak lama selepas itu, saya menerima kiriman email daripada beliau yang meminta saya memulangkan jawatan yang diamanahkan kepada saya pada Jun 2018 kepada beliau semula, kata Mazli. Beliau menjelaskan apakah sebenarnya yang berlaku dengan Wan Bestarinet dan KPM bukan sesuatu yang sulit. Ia merupakan fakta yang diketahui oleh kebanyakan warga KPM, pernah didedahkan oleh media tetapi tidak disensasikan seperti isu kasut hitam dan Jawi, walaupun pihak KPM telah menyerahkan kepada media terutamanya dalam bentuk jawapan-jawapan oleh KSU KPM pada ketika itu, ujarnya. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu juga membangkitkan bahawa kontrak mega jangka masa panjang untuk membekalkan internet ke sekolah-sekolah di bawah KPM ini telah menjadi tajuk penuh kontroversi sewaktu pemerintahan Barisan Nasional dan sudah berkali-kali isu dibawa ke Parlimen oleh pihak pembangkang. Sebagai seorang yang menggalas amanah berdasarkan sumpah setia yang telah diucapkan di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika pelantikan sebagai anggota Kabinet, saya tekad untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negara mendahului kepentingan mana-mana pihak maupun individu, tegasnya. Dr. Mazli Malik meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan berkuat kuasa pada 3 Januari 2020. Betulkah Mahyidin sangat marah? Mengapa marah? Jom kita undur ke belakang untuk menyorot kembali isu kontrak Wan Bestarinet yang bernilai 3 bilion ringgit ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas berkata berdasarkan perjanjian, kontrak perkhidmatan YTLC telah tamat pada 30 Jun lepas dan bukannya ditamatkan oleh kementerian tersebut seperti yang didakwa oleh syarikat tersebut. Menurutnya, YTLC diberi kontrak Wan Bestarinet Fasa 1 sejak 13 Disember 2011. Lanjutan kontrak sebanyak 7 kali dibuat sebelum kontrak fasa kedua yang bermula 1 Julai 2016 hingga 30 Jun lepas. Antara lain, tawaran YTLC ditolak kerana terdapat kos tersembunyi. YTLC tidak pernah membayar caj elektrik struktur menara telekomunikasi yang dipasang di sekolah, kata Muhammad Ghazali dalam satu kenyataan seperti dipetik bernama. Muhammad Ghazali memberi contoh bahawa kos caj elektrik sebanyak 41 juta ringgit melibatkan 2,715 tapak menara telekomunikasi tidak pernah dibayar syarikat tersebut tetapi ditanggung oleh kementerian. Menurut Muhammad Ghazali, kerajaan juga berpotensi kehilangan pendapatan penyewaan komersial menara telekomunikasi sebanyak 32 juta ringgit setahun jika khidmat YTLC diteruskan. Mengenai perkhidmatan internet percuma dan fraud VLE oleh YTLC, Kementerian Pendidikan berkata bermula 1 Julai 2019, sekolah dan PKG seluruh negara menerima perkhidmatan internet daripada Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis, manakala platform fraud VLE akan digantikan dengan Google
Google Classroom. Muhammad Ghazali menegaskan segala tindakan yang diambil berkaitan Wan Bestarinet adalah demi kepentingan guru, murid dan sekolah dalam menyediakan sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti selain mengoptimumkan sumber kewangan negara. Untuk rekod, laporan Ketua Audit Negara pada 2013 mendedahkan projek Wan Bestarinet Kementerian Pendidikan didapati tidak memenuhi sasaran tempoh 2 tahun setengah untuk menyediakan khidmat jarulebar 4G serta platform persekitaran pembelajaran maya VLE kepada 10,000 sekolah di seluruh negara. Walaupun berprestasi buruk, Wan Bestarinet terus dibenarkan memberi perkhidmatan. Menurut laporan media, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada 2016 mencadangkan supaya Jabatan Audit Negara membuat semakan kedua terhadap perkhidmatan Wan Bestarinet di semua sekolah di seluruh negara. PAC mencadangkan kepada kerajaan supaya audit susulan secara keseluruhan dilakukan sama ada kerana wujud perbelanjaan kerajaan yang meragukan, kata bekas pengurusi PAC Datuk Seri Hassan Arifin dalam satu kenyataan lapor berita harian. Kini, spekulasi pelatakan jawatan Mazli Malik yang dikaitkan dengan keengganan Kementerian Pendidikan menyambung kontrak Wan Bestarinet sudah terjawab. Beranikah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM campur tangan dan menyiasat Mahyadin yang didakwa ada kaitan dengan YTL Communications dan Berhad, khasnya berhubung projek Wan Bestarinet itu? Atau SPRM hanya berani menunjukkan taring yang garang kepada pemimpin pembangkang seperti Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng dan Presiden Muda Syed Saddiq Abdul Rahman? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.